KKN Desa Penari pernah viral beberapa minggu lepas. Cerita seram ni asal dia daripada Indonesia. Tapi korang tahu tak, sebenarnya cerita yang sama ni pernah berlaku di Malaysia, di mana ada beberapa budak intern tersesat masuk ke alam bunian. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Start pada hari ini, saat ini, tim puaka sekalian, kita akan buat pre-order baju tim puaka hasil kolaborasi bersama Langkah Grafik. Harga murah je, harga RM55 sehelai. Tapi kalau korang beli 2 helai, dapat harga RM100 sahaja, geng. Baju ni limited edition, limited education, di mana baju ni hanya buka this time je. Lepas ni memang dah tak buka dah, geng. Saiz pula korang jangan risau. Kita ada daripada saiz 2XS sehingga 8XL. Macam mana nak order? Isi cepat dekat Google Form di bawah. Jom order sekarang, geng, sebelum order ditutup. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Apa khabar? Pada yang baru join, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Pada yang dah lama join guys, thank you so much sebab masih setia, masih bersama-sama saya. Thank you pada mana yang bagi super gift, super chat. Semoga murah rezeki, panjang umur, dipermudahkan segala urusan awak. Dan malam ni kita ada satu cerita seram. Cerita seram yang aku rasa macam best lah nak cerita, sebab benda ni berlaku di Malaysia. Baru-baru ni banyak sangat komen-komen YouTube yang aku dapat nak aku ceritakan tentang KKN Desa Penari. Tapi cerita tu dah ramai sangat YouTuber buat, dah tak best, dah biasa sangat. Jadi aku cuba cari, aku cuba selidik ada tak cerita yang sama berlaku di Malaysia. Kisah ni berlaku memang sama, memang lebih kurang lah dengan apa yang berlaku dalam movie tu. Dan cerita ni dikongsikan oleh seorang lelaki yang bernama Rudy. Satu hari dia DM saya, dia cakap, "Bang, saya ada satu cerita. Benda ni jadi bang, lebih kurang sama macam yang berlaku dalam filem KKN tu. Saya nak cerita dekat abang supaya abang boleh share dengan orang-orang kat luar sana." Time tu, tahun lebih kurang dalam tahun 2010 macam tu, 11 tahun lepas. Ada satu universiti dekat Malaysia ni, di mana kos dorang memerlukan pelajarnya pergi latihan industri. Senang cakap, pergi intern lah. Tak silap aku, kos tu merupakan kos peladangan. So, pada akhir semester, diorang diwajibkan untuk pergi intern dekat ladang-ladang, untuk bertani, untuk belajar cara-cara nak tanam pokok. Semua itulah diorang kena buat. Ada 3 sekawan. 3 sekawan ni bernama Rudy, Munirah dan juga Adli. Diorang bertiga ni memang rapat sangat-sangat, geng. Rapat diorang sehinggalah diorang rancang nak intern dekat tempat yang sama, supaya yelah nanti tak adalah awkward, tak adalah seorang-seorang intern dekat tempat yang kita tak tahu asal usul dia, betul tak? Tapi diorang bercadang, diorang tak nak intern dekat tempat biasa-biasa ni. Bagi diorang tempat biasa-biasa ni tak adventure. Diorang nak intern dekat satu tempat rare, biar kumpulan diorang ni jadi benchmark, jadi kembanggaan universiti. Nak dijadikan cerita, diorang cari. Diorang jumpa satu tempat peladangan yang berada di kawasan orang asli di kawasan Gerik. Diorang pun kontak lah mereka-mereka yang sepatutnya dikontak. Diorang kontak tok ketua penghulu dekat sana. Diorang minta izin, boleh tak saya nak intern. Lecturer mulanya tak bagi, sebab ni first time student nak intern dekat tempat orang asli. Lecturer pun takut jadi apa-apa. Tapi lepas diyakinkan, ketok ketua tadi pun dah call lecturer semua, diorang bersetuju, dapat kebenaran untuk sambung intern dekat sana. So tuk borak punya borak, hari demi hari berlalu, sampailah waktunya ditunggu-tunggu, iaitu waktu intern. Tapi sebelum tu guys, sebelum saya sambung cerita, kita kena lampu merah dulu, geng. Tak ada lampu merah tak seronok kita cerita. Kau sabar jap. Cerita seram pada malam ni bertajuk 3 budak intern disorok bunian. Masa diorang baru sampai dekat penempatan orang asli tu, diorang disambut baik oleh orang-orang kampung. Tok ketua pun ada. Bila dia tengok tok ketua ni memang
Jenis chill lah, jenis relax-relax, jenis macam pakcik-pakcik tapi boleh ajak borak, boleh ajak gosip tepi masjid. Dekat kampung tu juga ada satu ladang. Ladang tu macam-macam ada lah. Ada penanaman buah-buah, sayur-sayur. Ada juga ladang yang pera lembu, kambing untuk kegunaan harian dorang. Dorang tak jual. Budak-budak tadi pun diberi satu rumah, di mana dekat rumah tu ada beberapa bilik diberi nama sebagai rumah tamu. Rumah tamu ni macam rumah orang asli, diperbuat daripada kayu semua, tapi ada bilik-bilik. Memang satu rumah tu kongsi jantina, ada lelaki ada perempuan, tapi bilik asing geng. Nak dijadikan cerita, first day dorang bekerja sebagai intern, Tok Ketua ni kejut pukul 8 untuk ajak dorang semua ni sarapan dulu, lepas tu baru pergi ke ladang-ladang nak tengok apa kerja dorang kena buat. Masa tengah sonok bersarapan ubi kayu, tengok tu ubi kayu cicah sambal bilis geng. Dorang sedang memang enak lah waktu tu tengah sarapan. Tiba-tiba Tok Ketua cakap, kamu semua ni datang sini ada peraturan tau, kamu tak boleh buat kepala sendiri kat sini. Dorang bertiga tadi pun pandang lah Tok Ketua. Dorang macam, apa Tok Ketua ni cakap? Tok Ketua pun sambung, kat sini kita duduk dalam hutan, ada banyak benda yang kita kena jaga. Contohnya kalau kamu jalan tepi-tepi hutan nanti, mata kamu jangan nak melilau tengok kiri kanan. Kalau kamu nak balik rumah, terus balik rumah. Kalau nak pergi ke ladang, terus ke ladang. Terus tuju ke tempat mana tujuan kamu, jangan berhenti-berhenti. Lepas tu kalau boleh mulut ni jangan cakap lepas. Mulut ni cakap apa yang perlu. Jangan nak menghina, jangan nak mencaci. Sebab dekat sini bahaya sikit, kita bukan seorang-seorang dekat sini. Time tu, tiga-tiga budak ni dengar je lah sambil makan. Dalam kumpulan 3 orang tu, Adli ni memang jenis kaki carut, memang jenis cakap lepas, memang jenis mulut tak ada insurans geng. So lepas je breakfast, Tok Ketua bawalah 3 budak tadi pergi melawat kawasan dorang. Dorang ke sana jalan kaki je, sebab jarak dekat lebih kurang dalam 200-300 meter je daripada kampung ke ladang. Sampai je dekat ladang, dorang tengok memang meriah betul lah ladang tu. Ada arnab, ada ayam, ada itik, ada kambing, ada lembu. Memang dorang impress lah sebab orang asli mampu sediakan ladang yang macam ni untuk kegunaan harian dorang. Diorang pergi ke kebun pun banyak sayur-sayuran. Ada terung, ada kobis, ada apa lagi, ada buah apple, ada strawberry, blueberry. Itu aku tipulah, mana ada blueberry kat Malaysia. Hari pertama intern tak ada masalah. Hari kedua intern tak ada masalah. Hari ketiga tu diorang ni macam dah biasa duduk dekat situ. Adli yang aku cakap kaki carut tadi, dia dah tunjukkan perangai sebenar dia. Dia dah mula tunjukkan yang sifat dia yang suka mencarut, suka buat hal tadi. Waktu tu baru pukul 11 pagi geng. Matahari dah naik terik. Diorang bertiga ni duduk dekat ladang tengah buat apa yang patut. Masa tu Tok Ketua tak ada. Memang diorang bertiga je dekat kawasan kebun tu, tengah jaga kebun lah. Baru settle bagi makan binatang semua. Diorang berehat dekat satu pondok. Waktu berehat dekat satu pondok tu, time ni Adli dia mengeluh. Dia macam mengeluh teruk lah. Dia cakap, kenapalah aku setuju buat benda bodoh ni. Dah lah kampung ni panas, line telefon pun kurang. Serabut betul lah, lama betul kita kat sini. Kenapalah aku setuju nak ikut korang ni. Kalau tak sekarang aku dah intern dalam aircon tau. Memang dia mengeluh, dia macam dah give up duduk kat kawasan tu. Sebab apa? Sebab Adli ni merupakan orang bandar. Orang bandar pertama kali masuk kampung. Sedangkan Munirah dengan Rudi ni memang orang kampung. So diorang dah biasa buat kerjanya macam ni. Memang sepanjang hari tu sambil buat kerja, diorang dengar je Rudi ni merungut. Merungut makin lama makin teruk geng. Penat lah kerja ni. Aduh, nak kena bagi makan binatang, nak kena kutip sayur. Tak ada kerja lain ke? Pakailah robot ke, peralatan-peralatan yang canggih-canggih sikit ke. Memang dia mengeluh teruk geng. Lagi 2 orang ni pun dengar je lah, tadah je lah telinga. Pukul 3 petang, waktu ni diorang dah dibenarkan balik ke rumah untuk rehat. Waktu diorang nak balik tu, diorang dah pikul barang masing-masing, berjalan di lereng-lereng hutan menuju ke rumah. Macam aku cakap tadi, kebun ke rumah dekat je, 200-300 meter je. Sambil berjalan, perut masing-masing dah berkeroncong, dah berbunyi kerut-kerut time tu. Si Adli ni berjalan dekat belakang sekali geng. Lagi 2 orang berjalan dekat depan. Sambil berjalan, tiba-tiba Adli stop. Dia cakap, Rudi, Munirah, kejap. Rudi Munirah pun pandanglah belakang. Kenapa Adli? Kau okey tak?
Tiba-tiba Adli cakap, "Ish, aku bau macam ada orang masak lah. Bau macam kari ayam lah." Rudy dengan Munirah pun berhenti jalan. Dia cuba hidu juga. Time tu memang tercium bau kari ayam. Tapi pelik sebab kampung jauh lagi, 200 meter ke hadapan. Memanglah logik kalau bau tu datang ke dorang. Tapi kalau bau tu datang daripada hadapan ke dorang. Tapi ini kali ni dorang bau kari ayam tu daripada arah hutan. Tiba-tiba Adli cakap, aku rasa kan kawan-kawan, kalau kita lalu rentas hutan ni merupakan shortcut. Tok Ketua cakap kita kena lalu ikut straight kan. Aku rasa dia sajalah nak kenakan kita. Kalau kita elok rentas hutan ni sikit, terus jumpa kampung ni. Tok, bau kari sedap ni, kari ayam. Kau lapar kan? Aku pun lapar. Apa kata kalau kita gentas je? Nak tak? Time ni Rudy cakap, tak payahlah Adli, kita ikut jalan biasa je. Kau lupa ke Tok Ketua cakap jangan mandai-mandai, jangan buat hal sendiri, bahaya. Lepas tu Adli balas, kau penakut betul lah. Kau daripada dulu lagi penakut. Jom ikut aku, kita pergi lalu sini kejap je. Kau ikut je bau kari ni, nanti cepat boleh makan. Lepas tu si Adli ni tak dengar cakap, dia terus masuk dalam hutan tu geng. Rudy dengan Munirah ni pun dia cuak tengok member dia dah ke depan. Dia pun ikut lah. Kan kalau tak ikut kan, member sesat sorang-sorang tak pasal-pasal geng. Diorang pun berjalan lah mengikuti bau kari tadi geng. Sambil berjalan sambil tengok kiri kanan. Memang hutan, tak nampak langsung lorong pejalan kaki. So diorang jalan. Beberapa meter lepas tu Rudy cakap dia ternampak macam ada rimbunan pokok buluh. Tapi pokok buluh kat situ tinggi-tinggi. Yang lagi pelik, pokok buluh tersebut membentuk seakan macam ni rimbunan pokok buluh, dan atas macam bersambung, membentuk macam satu pintu gerbang. So time ni diorang pun lalu je lah. Diorang tak syak apa-apa. Diorang jalan melintasi pintu gerbang tersebut. Lebih kurang dalam 500 meter macam tu, Rudy cakap dia terlihat sebuah rumah di balik hutan. Rumah tu merupakan sebuah rumah yang diperbuat daripada kayu, tapi besar gila geng. Macam rumah banglo tapi diperbuat daripada kayu. Dan bila diorang jalan makin lama makin ke dalam, makin banyak rumah yang kelihatan. Semua besar-besar, semua diperbuat daripada kayu. Rumah-rumah kat sana lebih kurang dalam ada yang 2 tingkat, 3 tingkat. Tak ada rumah-rumah kampung biasa geng. Time tu diorang berhenti dekat depan rumah pertama tu. Rumah besar yang pertama, diorang stop jap. Diorang tengok kampung tu macam pelik. Apa yang besar sangat rumah ni? Dah lah buat daripada kayu. Memang lawa gila geng. So diorang pun perlahan-lahan mulakan perjalanan masuk dalam kampung tersebut. Tapi ada satu benda pelik yang berlaku. Di mana benda pelik tersebut ialah bila makin lama diorang berjalan ke dalam kampung, yang peliknya kampung tu tak ada orang. Satu kepala manusia pun tak nampak. Mata diorang ni melilau kiri kanan pandang. Tak ada orang ke kampung ni? Diorang teruskan berjalan. Time ni Rudy rasa tak sedap hati. Rudy pun cakap kat member dia, geng, ni kampung orang ni, tak baiklah kita masuk macam ni je, tak ada orang apa semua. Jomlah kita balik. Tak baiklah aku rasa. Jom pusing balik. Adli pun dia balas. Dia cakap kat Rudy, engkau ni Rudy penakut sangat. Engkau ni penakut. Taklah ludah tu aku tambah lah. Dia cakap kat Rudy, kau ni memang penakut sangat. Kita ni nak jalan je, bukan nak datang merompak pun. Kau lepak-lepak sudahlah. Tapi Munirah dekat sebelah dah pucat. Dia ajak, jom lah balik. Jom lah, tolong lah, aku tak sedap hati lah. Aku dah lapar ni. Perempuan kalau mengajuk memang dia hentak-hentak kaki. Munirah time tu dah hentak-hentak kaki nak balik. Si Adli ni dengan keras kepala dia cakap, yelah, jomlah pusing. Korang ni tak chill langsung. Dapat rumah besar macam ni, dapat tengok ini keindahan Tuhan ni, tu pun tak appreciate. Tahu nak balik je, jomlah pusing. Adli dia mengeluh lagi sambil jalan ke belakang. Sambil jalan, dorang tengok sekeliling. Dorang macam pelik sebab kampung tu memang terjaga betul. Kiri kanan dipenuhi oleh rumah-rumah banglo besar diperbuat daripada kayu. Di sebelah setiap rumah ada kandang, ada kebun. Tapi kandang tu kosong, tak ada binatang.
Kebun tu nampaklah ada tanaman-tanaman, ada terung, ada timun semua. Dan kampung tu memang betul-betul cantik. Daun kering tak ada geng dekat laluan, memang kosong. Hanya adalah tanah merah semata-mata. Tapi yang peliknya, rumah kosong, orang satu pun tak ada. Mana semua orang ni? Bukan setakat manusia geng, ayam, kucing, kambing, lembu, nyamuk pun tak ada. Tapi kawasan tu memang indah geng. Siap dekat depan rumah ada kolam ikan lagi tu. Dorang ni baru beberapa langkah nak pulang balik ke tempat tadi, tiba-tiba macam matahari makin lama makin menurun. Dan matahari turun tu macam laju geng. Selalunya matahari turun macam lambat kan. Time tu dorang jalan tu matahari turun laju, macam laju geng. Macam tak logik, tapi dia turun laju. Sedangkan tadi dorang check baru pukul 3. Takkanlah matahari boleh turun secepat itu. Time ni Rudy pun tengok jam. Baru pukul 4 petang. Matahari dah macam pukul 7 malam. Cuaca dekat luar macam dah nak maghrib. Time ni Munirah dalam keadaan takut. Dia cakap, jom balik. Risaulah, kan dah gelap, tak jumpa jalan balik kita ni. Diorang bertiga pun pantaskan pergerakan. Jalan makin lama makin laju menuju ke pintu gerbang tadi. Tapi yang peliknya kan, waktu diorang berjalan tu, diorang memang nampak rumah kiri kanan. Tapi diorang seakan macam berjalan satu perjalanan yang tak ada perhentian. Kau faham tak? Niat diorang nak pergi cari pintu gerbang yang macam buluh tadi, tapi tak jumpa. Seakan macam diorang nak pulang, tapi tak jumpa jalan pulang. Rudy cerita dia berjalan sehingga ke rumah yang pertama kali diorang nampak tadi. Lepas tu diorang jalan lagi ke depan, ada nampak macam satu laluan ke pokok buluh. Tapi bila diorang melintasi pokok buluh tu, diorang tembus ke hujung kampung, ke tempat mana yang diorang berhenti paling last tadi. Dia ibarat macam berjalan dalam bulatan. Dia jalan kat sini nampak pokok buluh, pusing balik ke hujung kampung. Diorang cuba jalan 2-3 kali, dan 2-3 kali juga terjadi benda yang sama. Tak jumpa jalan keluar. Time ni Adli dah maki-maki. Dia dah marah-marah. Dia cakap, sialah, aku dah lah lapar. Mana rumah, mana nak balik ni? Aduh, korang lah ni ikut aku. Aku lapar, kau tahu tak? Perangai betul lah semua ni. Dia marah-marah. Padahal tu salah engkau. Dia ni kalau ada depan aku, aku tarik halkom dia, aku sambung dekat lutut. Diorang bertiga ni jalan punya jalan. Sehinggalah Munirah cakap, geng, aku tak larat lah geng, kita dah jalan lama sangat ni. Tengok jam time tu dah pukul 6. Diorang berjalan lebih kurang dalam 3 jam non-stop, tapi tak jumpa jalan keluar. Time tu keadaan sekeliling makin gelap. Kalau tadi maghrib, sekarang ni dah macam isyak geng. Memang gelap gelita, tak nampak matahari, hanya ada bulan mengambang betul-betul di atas kepala diorang. So diorang pun decide nak duduk betul-betul di tangga rumah banglo pertama yang diorang nampak tadi. Tadi mula sampai diorang nampak satu rumah besar, betul tak? So diorang decide, okeylah, jom kita duduk dekat tangga rumah ni, kita lepaskan penat kita dulu. Maybe lepas ni kita sambung jalan ke, tengok macam mana. Waktu diorang tengah duduk, diorang tengah luruskan kaki, tiba-tiba dung, 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 dung. Ada bunyi paluan gendang. Bunyi gendang tu ibarat bunyi gendang masjid. Selalu kalau orang meninggal ke, orang solat ke, ada orang palu gendang yang boom, 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 boom. Kau ingat tak? So dorang bunyi benda tu, ada macam paluan gendang tu bukan dalam 3 kali. Dong, dong, dong. Dan tiba-tiba lampu jalan di deretan jalan tadi menyala. Di setiap tepi jalan dia ada lampu jalan. Bukan lampu jalan elektrik ni, tak. Lampu jalan yang dekat atas dia macam ada obor. So tiba-tiba obor tu menyala, keluarkan api. Setiap rumah dekat situ lampunya terbuka. Diorang time tu ibarat macam back to the past, kembali ke masa lampau. Sebab tiba-tiba dalam sekelip mata lampu jalan menyala, rumah-rumah mula buka lampu, dan
tiba-tiba